Malam ni aku ceraikan kau dengan talak satu. Untuk aku cari kebahagiaan aku sendiri, tolong ceraikan aku. Abang kahwin dengan budak tu, abang ceraikan Sarah. Saya nak kita bercerai. Abang lepaskan. Adakah anda pernah berada di dalam situasi yang dipaparkan sebentar tadi? Tahukah anda bahawa setiap permasalahan rumah tangga tidak semestinya perlu melalui mahkamah syariah? Dan tahukah anda bahawa setiap permasalahan rumah tangga perlu melalui majlis suluh? Adakah anda tahu bagaimana sistem suluh dilaksanakan dan bagaimana impak peranannya dalam masyarakat kita hari ini? Tidak ramai yang tahu bahawa setiap permasalahan rumah tangga perlu melalui majlis suluh terlebih dahulu sebelum dibicarakan di mahkamah syariah. Jika anda adalah salah seorang daripada mereka, ikuti kami dalam Bual Bicara bersama penceramah jemputan untuk membincangkan fungsi serta keberkesanan majlis suluh dalam institusi kekeluargaan Islam di Malaysia yang akan diadakan pada 18 Disember 10 pagi menerusi platform Facebook Live e-Sulam ADR Group B. Jemputlah seluruh ahli keluarga, saudara mara, rakan-rakan serta jiran tetangga untuk sama-sama kita meriahkan majlis ilmu yang akan diadakan ini. Jangan lupa temu janji kita 18 Disember 10 pagi hanya di Facebook Live ADR Sulam Group B. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat mereka yang turut serta bersama kami pada hari ini. 1 jam sahaja bersama kami pada hari Sabtu, pagi Sabtu. Dan tujuan kita untuk sama-sama kita mendengar persepsi dari segi undang-undang mengenai sistem suluh sebagai satu sistem yang berbentuk mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Jadi sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut majlis kita pada hari ini, sebelum kita rungkaikan satu persatu bagaimana mediasi melalui sistem suluh berjalan, dijemput saudara Muhammad Al-Hazim bin Idris untuk mengetuai bacaan doa. Silakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang mulia ini kami berkumpul di dalam program ini bagi menjayakan program penyelesaian rumah tangga melalui suluh. Adakah ianya penyelesaian terbaik pada hari yang mulia ini? Dengan izin-Mu, Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu agar pemudahkanlah urusan majlis ini dari awal hingga ke akhir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatikanlah kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Bimbinglah Universiti Utara Malaysia pada kebesaran, keamanan, kemuliaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami seorang intelek yang bertanggungjawab. Kurniakanlah kami ilmu yang berharga, yang bermanfaat kepada manusia untuk mendapatkan keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Munzilal Barakah, dengan izin-Mu, Ya Allah, pemudahkanlah dan kurniakanlah kebahagiaan kepada pasangan suami isteri yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Dan jadikanlah keluarga mereka sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Hazim atas doa yang cukup indah. Lapang dada mendengarnya dan tenang jiwa melihatnya. Jadi semoga majlis kita pada hari ini disempurnakan dan dipermudahkan sehingga akhirnya. Jadi hadirin hadirat serta penonton yang amat kami kasihi, hari ini 18 Disember 2021, berbaki kurang dari 2 minggu lagi sebelum kita bergerak ke tahun baru dengan semangat yang baru juga membawa harapan yang baru. Jadi sebelum itu, terima kasih juga kami ucapkan pensyarah yang amat kami sanjungi dan hormati, Dr. Rohizan binti Halim, pensyarah bagi subjek Alternative Dispute Resolution atas sudian menghadiri diri pada hari ini, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat semua yang hadir menonton Bual Bicara Santai kita pada hari ini. Berbalik pada isu yang bakal kita kupas pada hari ini. Tahun ini menyaksikan terlalu banyak keadaan yang perlu kita letakkan resepi bahagia padanya.
Dan kita juga disaksikan dengan pelbagai isu yang kebanyakannya boleh kita dapati daripada keruntuhan institusi kekeluargaan itu sendiri. Dan sebagai rakyat Malaysia hari ini, sebagai rakyat Malaysia yang cakna dan peka dengan keadaan ini, kita semestinya perlu melihat isu ini dari dasar. Adakah salah ini bergantung 100% kepada individu itu sendiri atau isu itu adalah berkenaan dengan kurangnya pengetahuan mengenai undang-undang yang dapat membantu. Sebelum itu juga Puan, sebelum itu juga dengan izin, jika kita sedikit takna dengan hari ini, dapat juga dilihat bahawa kes-kes penceraian melonjak naik dengan begitu drastik sekali semenjak diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan kadangnya kita melihat isu pada dasar ini mungkin tidak masuk akal. Contohnya, isu-isu penceraian berlaku hanya disebabkan kurang kesefahaman dari segi picit ubat gigi contohnya, yang kalau kita nak rangkumkan secara amnya. Dan bagi kita mungkin perkara itu tidak masuk akal, tapi kerana kurangnya kerjasama dan komunikasi, perkara ini menjadi titik punca kepada berlakunya penceraian itu sendiri. Namun, oleh demikian hari ini kita nak melihat dan kita nak memohon sedikit tunjuk ajar daripada Puan Peguam kita pada hari ini tentang bagaimana mediasi ini berlaku dan bagaimana suluh ini dijalankan dan bagaimana proses jika seseorang itu ingin mendapatkan perkhidmatan suluh. Hal ini demikian kerana melalui sedikit kajian yang kami jalankan sebelum ini, kami dapati ramai di antara kita yang masih belum sedar dan masih belum jelas tentang bagaimana sistem suluh ini bergerak dan bagaimana sistem ini merupakan satu sistem yang cukup ampuh untuk memberi bantuan kepada mereka yang mempunyai konflik kekeluargaan. Jadi, sebelum kita bawa isu ini dengan lebih mendalam, kita nak jelaskan lagi bagaimana suluh yang akan dibantu oleh Puan Peguam kita pada hari ini. Dengan penuh hormatnya hari ini, saya bawakan seorang Puan Peguam, seorang figura yang cukup hebat sekali dalam bidang kekeluargaan di Malaysia. Jadi saya akan huraikan sedikit. Jika anda boleh lihat di skrin sekarang, ianya adalah biodata penceramah dan beliau mempunyai kelulusan dalam ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian dari Universiti Teknologi Mara. Kemudian beliau meneruskan lagi pengajian dalam ijazah sarjana di alma mater yang sama dan kemudian meneruskan pengajian dalam ijazah undang-undang syariah di Universiti Islam Antarabangsa dan turut mempunyai kelulusan diploma syariah law and practice dari Universiti Islam Antarabangsa. Satu kelulusan yang cukup panjang, saya kira mempunyai pengalaman yang cukup hebat dan cukup ampuh untuk kita bawa dalam masyarakat kita hari ini. Dan untuk makluman para hadirin juga, Puan Peguam kita pada hari ini merupakan seorang peguam bela dan peguam cara berpengalaman selama 18 tahun. Bukan satu tempoh yang pendek, satu tempoh yang sangat panjang. Dan beliau specialize dalam bidang civil, jenayah serta syariah. Dan yang menariknya pada hari ini, beliau juga merupakan seorang mediator dalam kes-kes keluarga. Jadi, emas tempawan buat rupa teri, busana indah buat rupawan. Sudilah Puan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Dengan segala hormatnya dijemput Puan Normah binti Muhammad Desa dari Tuan Normah Desa & Co. Persilakan. Persilakan Puan. Okay, terima kasih banyak-banyak moderator. Cik Sikin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua. Dan saya percaya bahawa hari Sabtu semua nak berehat, tetapi kita semua luangkan masa untuk menghadiri majlis ilmu pada pagi ini berkenaan topik suluh. Kita panggil suluh lah. Macam mana kita nak menyelesaikan konflik rumah tangga melalui suluh. Okey, bagi tujuan ceramah saya pada pagi ini, saya ada menyediakan brief slide, iaitu secara ringkas slide saya. Dan dalam ni ada student ke ada lecturer juga? Kalau boleh, sekarang ada student dengan orang awam. Orang awam, okey. Ada juga. Okey, dari dalam Facebook Live pun ada jugalah. Okey, tajuk ini bagi saya sangat menarik kerana tidak ramai
masyarakat yang tahu berkenaan dengan suluh ni lah. Macam mana fungsi suluh, pemakaian, bila dijalankan. Itu kita perlu tahu. Ya. Jadi saya akan terus kepada talk kita pada pagi inilah. Boleh? Okey, tujuan. Assalamualaikum. Sebelum saya mulakan, Alhamdulillah kerana kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi ini untuk berkongsi ilmu yang tidak seberapa daripada saya, yang saya akan berkongsi dengan student, ya. Student pelajar tahun akhir, kalau tak salah saya, pelajar tahun akhir undang-undang di Universiti Utara Malaysia. Tahniah saya ucapkan kepada anda semua kerana berjaya menganjurkan program ataupun majlis ilmu seperti hari ini. Okey, seperti mana yang kita tahu, kepentingan suluh ataupun tujuan kita menggunakan perkhidmatan suluh di mahkamah, selalunya di mahkamah, suluh hanya take place di mahkamah syariah. Kalau di mahkamah sivil kita bukan panggil suluh, kita panggil mediasi. Mediasi untuk kes-kes sivil. Ada juga perceraian di dalam kes-kes sivil, tetapi hanya diguna pakai untuk bukan Islam, dan di mahkamah syariah untuk orang-orang yang beragama Islam. Jadi seperti mana yang kita semua tahu daripada slide saya ni, tujuan perbincangan ataupun ceramah pada pagi ini untuk membincangkan kepentingan suluh di Malaysia, terutamanya di dalam menyelesaikan pertikaian rumah tangga. Seperti mana yang semua kita tahu bahawa sekarang ini terdapat banyak kes-kes perceraian lah ataupun pertikaian dalam rumah tangga. Kalau tak bercerai lagi pun masalah tidak sefahaman, pergaduhan, sehingga menyebabkan domestic violence lah, ataupun kes suami pukul bini, isteri, ataupun isteri pukul suami pun ada. Ya, jadi macam mana pihak-pihak yang bertikai ni perlu menyelesaikan pertikaian mereka secara baik ataupun secara damai. Jadi pada hari ini kita membincangkan kepentingan suluh, di mana seperti mana yang kita tahu, saya percaya bahawa pelajar-pelajar yang terpelajar sudah sedia maklum bahawa suluh ini adalah satu kaedah penyelesaian ataupun dispute resolution secara damai, di mana pihak-pihak masing-masing bersetuju ataupun reda lah kita panggil di dalam Islam, untuk sesuatu tuntutan mereka dibicarakan di dalam majlis suluh secara baik. Maksudnya disettle ataupun diselesaikan secara baik oleh pegawai suluh yang dilantik oleh mahkamah itu sendiri. Maksudnya proceeding suluh ni dibicarakan oleh pegawai suluh yang bertauliah yang telah dilantik oleh mahkamah. Saya briefkan dari sudut mahkamah syariah dan juga dari sudut mahkamah sivil. Ya. Kalau di mahkamah sivil kita tidak panggil pegawai suluh, kita panggil mediator yang dilantik oleh mahkamah sivil juga untuk menyelesaikan dispute. Bukan sahaja hal-hal perkahwinan tetapi hal-hal di dalam mahkamah sivil lain. Ya, contoh kes kontrak, kes-kes pembuangan kerja dan sebagainya. Ya. Setakat ni boleh saya teruskan? Ada apa-apa soalan? Okey, next slide. Okey, seperti mana yang kita tahu, suluh, apa maksud suluh? Suluh ni adalah penamatan sesuatu pertikaian di luar mahkamah. Ya, di luar mahkamah bagi mengelakkan
ataupun menjimatkan masa sesuatu pertikaian. Maksudnya penamatan sesuatu pertikaian tersebut mestilah dibuat dengan persetujuan kedua-dua pihak. Maksudnya kalau contoh, saya bagi contoh, di dalam prosiding mahkamah syariah terdapat tuntutan nafkah, muta'ah, nafkah tunggakan dan sebagainya. Maka sebagaimana yang kita tahu bahawa prosiding mahkamah syariah mengambil masa yang agak panjang, kadang-kadang 1 hingga 3 tahun, kadang-kadang boleh drag sampai 5 tahun jika terdapat banyak permohonan, ya. Tambah-tambahan lagi disebabkan keadaan pandemik negara menyebabkan mahkamah tidak boleh beroperasi secara fizikal, maka semua kes-kes dibuat secara online. Kita panggil mungkin secara Zoom, mungkin secara e-review dan mungkin secara email. Dan kadang-kadang seperti mana yang kita tahu, perbicaraan juga diteruskan dengan cara online. Itu tertakluk kepada persetujuan pihak-pihak lah. Ya? Dan satu lagi, pengertian suluh ni berbuat baik. Maksudnya pegawai suluh memainkan peranan yang penting untuk mendamaikan kedua-dua pihak tertakluk kepada persetujuan mereka. Dan jika mereka bersetuju, maka satu perintah ataupun persetujuan terma-terma yang telah dipersetujui semasa prosiding suluh tersebut boleh direkodkan di mahkamah sebagai perintah yang muktamad. Itu yang kita kena tahu. Prosiding suluh tidak melibatkan perbicaraan di mahkamah dan terma-terma yang dipersetujui di dalam majlis suluh tersebut mesti direkodkan di hadapan hakim supaya ianya menjadi perintah yang muktamad. Ya, jika mana-mana satu pihak memungkiri perintah tersebut, maka tindakan konten boleh dibuat terhadap pihak-pihak tersebutlah. Tak kisahlah sama ada suami ke isteri ke, tak kisah. Ya. Dan next slide. Okey. Kita perlu tahu bila masa suluh ni dijalankan. Bila suluh take place. Banyak orang tak tahu kenapa bila suluh ni perlu dijalankan. Sama ada start of proceeding ataupun bila kita pergi mahkamah, kita terus pergi majlis suluh. Adakah ia boleh dijalankan sebelum pemfailan kes? Banyak masyarakat ataupun individu tidak tahu bila suluh perlu dijalankan. Okey. Suluh hanya mengambil tempat ataupun bermula apabila terdapat kes-kes difailkan di mahkamah syariah. Contoh macam saya kata tadi, dalam kes-kes perceraian, ya, bila terdapat berbagai-bagai permohonan dan jika pihak-pihak bersetuju bahawa pertikaian mereka boleh diselesaikan di dalam prosiding suluh, maka mahkamah akan mencadangkan pihak-pihak bahawa pertikaian mereka mestilah dirujuk kepada suluh, majlis suluh lah. Tetapi tertakluk kepada persetujuan pihak-pihak. Kalau isteri nak pergi suluh tetapi suami tak nak pergi suluh, tak boleh. Mesti ada agreement between two parties untuk pergi ke dalam majlis suluh tersebut. Ya, mesti, dan majlis suluh tersebut mestilah dilakukan dengan secara adil, tertutup, PNC setiap pihak mestilah dijaga oleh mahkamah. Peguam boleh teman, maksudnya peguam boleh hadir semasa prosiding suluh tetapi tidak boleh masuklah dalam prosiding tersebut, hanya boleh tunggu di luar. Hanya boleh tunggu di luar bilik prosiding tersebut. Hanya pihak-pihak yang bertikai sahaja dengan pegawai suluh hadir di dalam majlis tersebut. Peguam boleh hadir tetapi hanya menemani anak guam. Jika anak guam tidak berpuas hati ataupun terdapat kekeliruan untuk
membuat keputusan di dalam prosiding tersebut, maka anak guam tersebut boleh merujuk kepada peguam beliau bagi mendapatkan khidmat nasihat dan juga keputusan yang baik sebelum terma-terma ataupun syarat-syarat suluh di dalam prosiding suluh tersebut dimeterai. Kadang-kadang mungkin masyarakat tak tahu kalau dalam majlis suluh nak peguam masuk sekali, tak boleh ya, tak boleh. Begitu juga dalam mediasi di mahkamah sivil, berbeza. Peguam boleh masuk di dalam mediasi mahkamah sivil, prosedur dia agak berlainan, tetapi peguam boleh menghadiri mediasi di mahkamah sivil. Itu ada perbezaannya di mahkamah sivil dan juga di mahkamah syariah. Walaupun ceramah saya pada pagi ini menumpukan banyak kepada suluh, tapi saya suka berkongsi general knowledge untuk pelajar-pelajar tahun akhir supaya anda semua, saya anggap sebagai adik-adik saya lah, adik-adik saya faham bila you all keluar untuk praktis, jadi tahu serba sikit prosedur di mahkamah syariah ataupun di mahkamah sivil. Jadi saya suka berkongsi dengan adik-adik semua berkenaan prosedur-prosedur inilah. Lagi satu, seperti mana yang kita tahu, bila prosiding suluh dijalankan, ia dapat mengelakkan kes perlu menunggu giliran perbicaraan, ya, kerana setiap kes yang difailkan mengikut bulan. Contoh, ada pertikaian di bulan 1, 2, 3, 4 sehinggalah 12 bulan, maka mereka perlu, pihak-pihak perlu menunggu giliran untuk ditetapkan tarikh perbicaraan. Maka dengan prosiding suluh ini, saya percaya bahawa pihak-pihak boleh mengelakkan kes mereka diselesaikan dengan secara baik, dengan secara cepat dan juga semua pihak berpuas hati. Ya, kalau kes ni tidak diselesaikan di dalam perbicaraan suluh ataupun di dalam majlis suluh, maka kes ini perlu menunggu giliran untuk perbicaraan. Dan apabila kes ditetapkan untuk perbicaraan, maka pihak-pihak mesti menyediakan dokumen untuk perbicaraan, penyata saksi dan sebagainya. Dan ianya akan melibatkan kos yang tinggi, ya, untuk melantik peguam syariah ke peguam sivil ke, kos sangat tinggi, ya. Jadi kalau prosiding suluh ni mungkin anak guam ataupun pihak-pihak tidak perlu menyediakan kos yang tinggi, ya, kerana selepas kita pemfailan dokumen ataupun perceraian, nafkah, hadanah, tuntutan anak dan sebagainya, kita terus pergi prosiding suluh. Maka di situ kita dapat menjimatkan kos jika dibandingkan dengan kos jika kita pergi kepada perbicaraan. Jadi saya harap semua faham. Next slide, ada lagi? Okey. Sebenarnya yang saya jelaskan tadi bahawa pihak-pihak yang terlibat di dalam majlis suluh ni adalah plaintiff, defendant dan juga pegawai suluh lah. Di mana majlis suluh ni adalah satu proses rundingan ataupun negotiation tertutup yang tidak formal dengan kerelaan pihak-pihak dalam pertikaian tersebut, ya. Maksudnya agreement ataupun persetujuan yang penting dalam majlis suluh ni. Kalau tak bersetuju tak boleh, ya. Dan kes-kes yang berada dalam bidang kuasa suluh, saya rasa saya dah explain tadi, seperti mana muta'ah, edah, tertunggak, harta seperceraian, hutang mas kahwin, hak penjagaan anak. Kadang-kadang semua banyak masyarakat tak tahu selepas perceraian apa yang boleh tuntut. Contoh isteri, dah lepas bercerai dengan suami, tak tahu nak buat apa. Kita boleh tuntut, sebagai seorang isteri kita boleh tuntut muta'ah. Apakah muta'ah? Muta'ah adalah pemberian sagu hati selepas perceraian. Mahkamah juga akan tengoklah kepada suami, pendapatan suami dan sebagainya lah. Kita tak boleh minta muta'ah banyak-banyak kalau suami kita tak mampu, sebab
Muta'ah tu adalah pemberian sagu hati selepas perceraian. Macam nafkah idah yang kita boleh tuntut selepas perceraian lah maksudnya. Dan nafkah tertunggak. Contohnya kalau kita berkahwin 20 tahun, suami tak bagi nafkah langsung sepanjang 20 tahun tu, kita boleh tuntut di mahkamah. Harta sepencarian, isteri boleh tuntut kalau nama rumah suami, nama suami, isteri tak ada contribution apa, tetapi isteri boleh tuntut harta sepencarian tersebut. Kerana isteri menjaga keluarga, menjaga suami, memberi makan anak-anak, membuat suami gembira, maka dia berhak untuk menuntut harta sepencarian. Hutang mas kahwin, dah kahwin lama, sampai bercerai pun tak bayar. Jadi kita boleh tuntut. Macam itulah lebih kurang basically. Pagi ni saya akan briefkan. Kalau selepas ni adik-adik semua nak dapatkan pandangan, boleh call saya. Boleh minta dengan Atika, I think. Ada nombor saya. Dan kalau you all nak chambering pun boleh. Let me know after you finish. Dan hak penjagaan anak. Kadang-kadang anak ni bila berlaku perceraian banyak terjadi perebutan anak. Suami nak anak lah, mak nak anak lah, macam tu lah. So, dalam semua prosiding ni, prosiding yang berbangkit selepas perceraian ni, tuntutan yang berbangkit selepas perceraian ni, macam mana pihak-pihak perlu menyelesaikan perkara ini. Banyak yang pertikaian di mahkamah yang dapat diselesaikan secara baik, contohnya harta seperceraian. Harta seperceraian selalunya dapat diselesaikan secara baik. Hak penjagaan anak juga dapat diselesaikan secara baik. Muta'ah juga dapat diselesaikan secara baik. Banyak kes-kes di mahkamah syariah dilupuskan ataupun diselesaikan di dalam prosiding suluh. Maksudnya suluh ni sesuatu prosiding yang baik yang dapat menyelesaikan banyak pertikaian di mahkamah tanpa perlu pergi kepada perbicaraan. Saya rasa itu saja yang saya cover pada pagi ini. Ada kesimpulan? Saya rasa kesimpulan lepas ni. Okey. Di mana yang kata tadi, prosiding suluh memberi kesan yang positif kepada pihak-pihak yang bertikai kerana satu, ia dapat diselesaikan secara baik, ia dapat menjimatkan kos dan pihak-pihak dapat berdamai secara semula jadi tanpa melibatkan masa yang panjang. Dan lagi satu macam saya katalah, kebaikan tanpa melibatkan proses litigasi yang panjang di mahkamah. Di mana prosiding suluh ini dapat menjimatkan banyak masa mahkamah tanpa perlu pergi kepada perbicaraan yang sangat-sangat meletihkan, yang sangat-sangat menyebabkan pihak-pihak tertekan dan juga pihak-pihak perlu meluangkan banyak masa di mahkamah. Dan saya percaya basically itu saja yang saya perlu kongsikan kepada adik-adik semua. Dan saya percaya bahawa majlis seperti ini perlu dibuat oleh semua pelajar-pelajar universiti, dan saya mengucapkan tahniah kepada pelajar UUM, pelajar undang-undang Universiti Utara Malaysia, kerana dapat menjalankan atau mengadakan majlis seperti ini yang sangat bermanfaat, yang boleh dikongsi bersama, ilmu yang baik dikongsi bersama dan dapat menyedarkan masyarakat keberkesanan suluh dan juga pemakaian ataupun fungsi suluh di dalam tuntutan-tuntutan di mahkamah, dan untuk membezakan prosiding suluh ni dengan prosiding di mahkamah sivil. Kadang-kadang kita jadi confused sama ada prosiding suluh ni boleh pergi kepada mahkamah sivil atau tidak. Di mahkamah sivil ada juga mediasi tetapi berbeza. Kita tidak panggil suluh. Suluh hanya dipanggil di mahkamah syariah, dan majlis suluh ni hanya terpakai kepada orang yang beragama Islam. Untuk orang-orang Muslim, orang-orang yang beragama Islam. Dan mediasi di mahkamah sivil terpakai untuk
pihak-pihak yang beragama Islam dan juga pihak-pihak yang bukan beragama Islam. Ya, terpakai kepada semua. Tapi mahkamah syariah ni dia punya bidang kuasa tu terhad, ya, terhad dan adalah separate. Bidang kuasa mahkamah syariah dan bidang kuasa mahkamah siber adalah berbeza, ya, harus diingatkan berbeza dan tidak mengikat antara satu sama lain. Keputusan mahkamah syariah tidak mengikat keputusan mahkamah siber dan begitu juga, ya, kerana bidang kuasa yang berlainan dan bidang kuasa negeri yang tidak sama. Kalau di Kuala Lumpur lain, di Selangor lain, di Kedah lain, Kelantan lain, sebab mereka mempunyai enactment undang-undang sendiri, ya, berbeza. Dan jika kita hendak menjadi peguam syariah, kita mesti lulus peperiksaan setiap negeri supaya boleh kita call to the bar mahkamah syariah, ya. Kita tak boleh dengan ada ijazah undang-undang sivil kita pergi praktis di mahkamah syariah, tidak boleh, ya. Mesti ada kelulusan ataupun ijazah mahkamah syariah. Ya, saya rasa itu sahaja ceramah saya pada pagi ini. Saya harap perkongsian yang saya kongsikan pagi ini bermanfaat untuk semua dan sedikit sebanyak dapat clearkan isu berkenaan dengan fungsi suluh ataupun pemakaian majlis suluh di Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua dan tahniah sekali lagi kepada AJK UUM kerana berjaya mengadakan majlis seperti ini. Terima kasih semua. Dan jika ada apa-apa boleh ajukan kepada saya. Puan, saya ada satu soalan sebelum tu. Bertindak sebagai seorang mediator terutamanya dalam kes kekeluargaan, boleh Puan kongsikan bagaimana situasi itu sendiri? Contohnya bila suami dan isteri yang dalam satu pertikaian berada di hadapan Puan, adakah keadaan itu keadaan yang betul-betul tenang ataupun sedikit chaos, dan bagaimana Puan mengendalikan keadaan tersebut? Sebab mengendalikan dua orang yang sedang bertelaga dilihat sedikit mencabar, jadi boleh Puan kongsikan bagaimana the real situation? Okey, terima kasih Syikin. Cik Syikin. Okey. Kalau macam situasi kedua-dua pihak bertikai, saya tidak akan panggil dua-dua pihak masuk jumpa saya sekali. Apa yang saya buat, saya antara suami atau isteri, saya akan berbincang dengan contoh. Saya bagi contoh, kalau isteri, saya akan berjumpa dengan isteri tersebut dan saya minta isteri itu meluahkan perasaan lah. Bukan maksudnya meluahkan apa yang isteri tak puas hati dengan suami. Jadi isteri akan cerita dengan saya lah. Daripada situ saya akan jot down, okey, apa yang akan saya cakap dengan suami. Okey, selepas itu, selepas isteri dah meluahkan apa semua, dah bercerita dengan saya akan panggil suami jumpa saya tanpa kehadiran isteri. Jadi suami pun cerita, daripada situ saya minta pihak-pihak tunggu sementara saya membuat keputusan ataupun sementara saya mencari jalan penyelesaian daripada cerita mereka lah. Dan selepas saya membuat rumusan ataupun kesimpulan, saya memanggil mereka untuk berjumpa dengan saya dan mencadangkan situasi yang mana yang lebih baik untuk mereka bagi mengelakkan sama ada perceraian, selepas perceraian ataupun sebelum mereka bercerai. Ya, banyak kes-kes yang saya mediasi berjaya diselesaikan secara baik tanpa berlaku perceraian. Alhamdulillah, saya berjaya orang kata memujuk mereka daripada bercerai, ya, kerana isu ni kecil je. Contoh, saya bagi contoh, isteri tak puas hati suami tak bagi duit nafkah, ya, tak bagi duit nafkah. Isteri tak puas hati. Dan kerana tidak puas hati tersebut menyebabkan isteri nak bercerai, kerana dah tak tahan hidup dengan suami. Suami I tak bagi nafkah. Jadi saya cuba list down kan apa yang suami boleh bagi kepada isteri. Dan akhirnya pertikaian ini dapat diselesaikan secara baik tanpa berlaku ataupun tanpa perlu pergi kepada perceraian. Kadang-kadang kalau daripada observation saya ataupun daripada pemerhatian saya, ya,
suami dan isteri ni kadang-kadang mereka tidak sabar, ya. Dan kadang-kadang tidak ada pihak ketiga yang mau membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka hanya cerita pada kawan, pada keluarga. Kadang-kadang keluarga akan side belah dia dan akan marah suami. Contoh, suami cerita kat keluarga dia, keluarga dia akan marah isteri, ya, tanpa mendengar kedua-dua belah pihak. Maka perlu perkara ini dirujuk kepada yang pakar. Rujuk kepada yang pakar supaya mereka boleh membuat keputusan yang waras. Selalunya macam itulah yang saya cuba negotiate ataupun saya cuba baikkan mereka. Bukan dalam prosiding suluh, tetapi apabila mereka berjumpa dengan saya, itulah nasihat yang saya berikan kepada mereka untuk menyelesaikan perkara ini dengan baik, memikirkan rumah tangga, anak-anak dan sebagainya. Alhamdulillah banyak kes yang saya dapat selesaikan secara baik dan tanpa pergi kepada perceraian. Dan after perceraian pun mereka masih boleh berbaik demi kepentingan anak-anak, harta, pelajaran dan sebagainya. Itu saja. Last point, Puan, macam mana pula kalau dalam situasi kita hari ini dengan kekangan COVID-19 ini, adakah jika kita nak ambil medium suluh akan dijalankan secara atas talian ataupun masih bersemuka? Puan dalam ambil. Okey, di dalam situasi sekarang, kebanyakan proceeding dilakukan secara maya lah, online, ya. Secara maya, contoh kalau di mahkamah sivil sekalipun, semua proceeding dilakukan, contoh mediasi pun dilakukan secara Zoom, ya, secara Zoom. Begitu juga aplikasinya di mahkamah syariah, ya, bagi mengelakkan menjimatkan masa ataupun untuk drag kes ni terlalu panjang. Maka alternatif yang terbaik adalah secara maya lah, untuk pihak-pihak selesaikan perkara ini secara baik. Jelas, Puan. Boleh saya tanya satu soalan lagi berkenaan dengan kalau kita nak sentuh isu semasa pada hari ini, kita saksikan ramai macam suami isteri yang bertelagah dan isu itu tak diselesaikan lagi, tapi kebanyakan mereka menyelesaikan melalui social media, menyatakan ketidakpuasan hati terhadap pihak A, pihak B dan sebagainya. Dan kalau kita nak sentuh lagi satu isu berkenaan dengan satu video yang keluar di media sosial tentang seorang lelaki yang memecahkan tingkap kereta. Situasi itu dilihat agak agresif kerana kedudukan seorang anak di situ. Jadi kalau berlaku situasi ini dengan ada beban bukti segalanya, adakah mahkamah akan mencadangkan suluh ataupun straight away kepada penyelesaian di mahkamah itu sendiri? Okey. Terima kasih. Berkenaan dengan soalan Syikin tadi, selalunya macam itulah. Jika pihak-pihak tidak puas hati, mereka banyak meluahkan perasaan mereka di dalam media sosial, macam tu di dalam Facebook ke Instagram ke, buat status WhatsApp status. Macam itulah selalu yang kita nampak sekarang trend meluahkan perasaan di media sosial. Cuma komen saya dalam tindakan ni adalah salah, salah bukan salah apa. Maksudnya prosedur tak betul. Ya, kalau you tak puas hati ataupun pihak-pihak tidak berpuas hati terhadap pihak yang satu lagi, maksudnya mereka perlu mendapatkan counselling, ya. Boleh sebelum proceeding perceraian difailkan, pihak-pihak boleh counselling, kalau ada masalah rumah tangga boleh counselling pejabat agama. Pejabat agama daerah masing-masing. Contoh kalau kat KL Jawi lah. Jawi, kalau kat Selangor Jais. Pergi counselling. Selalunya pegawai kaunseling adalah pegawai agama ataupun ustaz-ustazah yang bertauliah untuk kaunseling pihak-pihak, ya. Mungkin mereka kalau macam ni saya rasa pergi kaunseling dulu. Kaunseling dengan pejabat agama supaya mereka dapat dinasihati dari segi undang-undang Islam ataupun agama yang perbuatan mereka adalah tidak baik. Jika ada apa-apa masalah perlu diselesaikan secara baik dan tidak perlu disebarkan ataupun diberitahu kepada pihak yang lain, pihak ketiga, ya. Kadang-kadang ada suami saman isteri for defamation case dan isteri saman suami untuk kes-kes fitnah disebabkan status-status yang telah
dipublish ataupun disiarkan di dalam media sosial, ya. Kadang-kadang ada ayat tu menyebabkan perkataan fitnah, maka pihak-pihak tertakluk ataupun terdedah kepada tindakan sivil, ya. Ya, kadang-kadang kita tak tahu, kita main letak aja dalam status WhatsApp, Instagram, Facebook, tetapi ayat-ayat yang disiarkan ataupun disebarkan tersebut mengandungi perkataan fitnah. Ya, kadang-kadang masyarakat tak tahu, ya, individu yang buta undang-undang tidak tahu bahawa setiap perkataan yang disiarkan, disebarkan boleh menyebabkan mereka terdedah kepada tindakan sivil yang berbentuk fitnah. Macam tu. Ya, kadang-kadang kita tak tahu. Dan kalau kata ada domestic violence, contoh kalau suami pukul isteri ke, isteri boleh pergi ke balai polis untuk membuat laporan polis, ya. Dan polis boleh membuat satu perintah supaya suami tidak melakukan perkara tersebut ataupun keganasan ataupun pukul isteri tersebut selagi mana ada arahan polis lah, macam tu. Terima kasih Puan. Saya ada satu soalan, mungkin soalan yang terakhir. Memandangkan Puan mempunyai pengalaman yang cukup luas, saya kira cukup luas, pengalaman 18 tahun pengalaman, cukup panjang perjalanan itu. Jadi bila bercakap tentang bagaimana untuk kita nak menjaga institusi kekeluargaan itu sendiri, untuk kita nak adanya kerukunan dalam institusi kekeluargaan itu sendiri. Dan hari ini kalau kita nak kaitkan dengan keadaan COVID-19, ramai orang mengatakan, oh tak apa, kahwin dulu sebab sekarang ni murah. Tapi dalam keadaan yang kita sedar sebenarnya, kita masuk dalam alam rumah tangga dalam keadaan yang tidak cukup pengetahuan. Jadi boleh kongsikan bagaimana sebenarnya untuk menjaga kerukunan kekeluargaan itu sendiri, sebab kita lihat institusi kekeluargaan ini memainkan peranan yang sangat besar dalam shaping kan kita punya masyarakat. Jadi sedikit kata-kata dari Puan Rumah yang untuk kami ambil sebagai iktibar dan sesuatu yang untuk kami pegang. Okey, sebelum nasihat saya sebelum kita mendirikan rumah tangga ataupun di alam rumah tangga, apa pun sebagai seorang Islam, kita mesti berbalik kepada fitrah, ya. Mesti kita balik kepada agama kita lah untuk menjaga kerukunan rumah tangga. Contohnya kalau dalam keluarga Islam, kita mungkin boleh adakan suami isteri, anak-anak solat berjemaah, ya. Solat berjemaah untuk menjaga keharmonian rumah tangga, itu adalah salah satu punca lah. Dan banyak berdoa supaya rumah tangga kita dikurniakan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya selalu nasihatkan. Dan untuk calon-calon yang bakal berkahwin, mesti ada sepahaman lah. Persefahaman tu penting, ya. Kadang-kadang masalah perceraian pun berlaku daripada miscommunication. Banyak tu. Suami tak faham isteri, isteri tak faham suami. Berlaku perceraian. Masalah tu je. Berlaku perceraian because of that masalah. Jadi penting sekali kesepahaman. Mesti understanding between each other. Maksudnya bakal isteri kena faham suami, suami kena faham isteri. Jangan masa bercinta perangai lain. Lepas kahwin perangai lain, tak boleh, ya. Mesti maintain benda tu. Dan kita kena ambil masa untuk menjaga kerukunan rumah tangga, me time. Kadang-kadang kita nak cari masa untuk kita pergi minum kopi dengan suami, kita pergi bercuti dengan suami tanpa anak-anak. Itu pun penting, ya. Itu nasihat saya lah selalu. Tips lain saya tak ada, tapi apa pun sebagai orang Islam, kita mesti berbalik kepada agama kita, banyak-banyak berdoa, dan jika ada masalah mesti pergi kepada tempat yang betul. Ya, contohnya kalau ada masalah rumah tangga, mesti kaunseling dulu sebelum pergi perceraian. Ya, kalau boleh selamat, kita selamatkan dulu. Sebenarnya perceraian tidak baik dalam agama kita, tetapi kalau tidak ada sepahaman dan memudaratkan pihak-pihak, maka perceraian adalah salah satu jalan, ya, untuk menyelesaikan sebarang masalah lah di dalam perkahwinan. Jadi ada apa-apa lagi soalan? Takkan Syikian je tanya soalan? Ada orang lain? Kita tanya soalan daripada Facebook Live dengan chat di chat box. Tapi ada satu soalan boleh mengenai
bagaimanakah jika pihak-pihak plaintiff dan defendant atau salah satu pihak tu gagal hadir pada waktu yang masa ditetapkan? Adakah suluh Okey. akan terus berjalan? Okey. Selalunya mahkamah akan memberi masa lah. Mahkamah akan beri masa. Dan jika pihak-pihak yang gagal untuk hadir prosiding suluh tersebut, mereka mesti memaklumkan mahkamah lah kenapa mereka gagal untuk hadir. Contohnya kalau mereka bercuti sakit, mesti maklumkan kepada mahkamah. Mahkamah mesti maklum tentang perkara inilah supaya satu tarikh diberi kepada pihak-pihak untuk prosiding suluh sekali lagi. Semana yang saya jelaskan tadi bahawa prosiding suluh tidak akan berjalan jika satu pihak tidak hadir lah. Mesti ada kedua-dua belah pihak untuk prosiding suluh tersebut berjalan dan diselesaikan secara baiklah. Tapi mahkamah akan bagi kelonggaran dan juga memberi satu tarikh lain untuk pihak-pihak berjumpa di dalam prosiding suluh. Assalamualaikum Puan. Salam. Saya agak tertarik dengan soalan Shikin sebentar tadi. Jadi saya nak tanya subsequent soalan lah. Jadi misal kata kalau satu pihak in dispute tu, satu pihak tu dia ignore tarikh suluh, dia abaikan, tak datang apa semua. Jadi adakah pihak mahkamah akan bagi warrant ke untuk datang ataupun berhubung dengan majikan pihak tersebut ke macam mana? Dan soalan seterusnya saya nak tanya, berapa kali suluh tu boleh ditangguh sebelum pihak majlis suluh akan tetapkan untuk bawa ke mahkamah, untuk bawa ke ke hakim? Itu soalan saya. Okey, terima kasih Atika. Okey, saya jawab yang belakang dulu. Selalunya majlis suluh mahkamah akan memberi tangguh sehingga 3 kali lah. 3 kali, maksudnya bagi ample time kepada pihak-pihak untuk hadir ke mahkamah. Tetapi dengan syarat mesti ada alasan kenapa tidak hadir previous punya proceeding, mesti ada alasan, contoh sakit, bekerja, tidak dapat cuti, bos tidak bagi cuti dan sebagainya, maka mahkamah boleh beri tarikh akhir untuk proceeding suluh. Dan jika proceeding suluh tersebut gagal, maka ataupun tidak dapat dijalankan kerana ketidakhadiran mana-mana pihak, maka mahkamah akan terus menetapkan tarikh bicara. Tarikh bicara. Maaf Atika, saya lupa tulis. Tadi yang pertama tu apa? Soalan Atika? Yang pertama tu kalau pihak tu dia memang ignore perintah untuk suluh, macam mana? Okey. Selalunya untuk prosiding suluh, mahkamah akan memberi surat pemakluman bahawa prosiding suluh akan dijalankan pada sekian-sekian tarikh. Dan selalunya surat prosiding suluh tu kalau kata pihak-pihak diwakili oleh peguam, maka prosiding suluh tu juga dimaklumkan kepada peguam. Jadi peguam boleh memaklumkan anak guam. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, jika anak guam gagal untuk hadir ataupun gagal untuk memberikan alasan yang kukuh ataupun alasan yang munasabah, maka mahkamah akan terus menetapkan tarikh perbicaraan untuk pihak-pihak menyelesaikan pertikaian mereka di dalam prosiding perbicaraan tanpa pergi kepada prosiding suluh. Tetapi harus kita ingat di sini bahawa walaupun mahkamah telah menetapkan tarikh perbicaraan dan prosiding suluh tidak diteruskan, dalam in between prosiding mahkamah tersebut, sebelum perbicaraan, jika ada apa-apa penyelesaian daripada kedua-dua pihak, boleh memaklumkan kepada mahkamah tanpa perlu pergi kepada perbicaraan. Macam tu. Kalau kata pihak-pihak dan in between tu sebelum bicara tahun depan, contohlah kes tahun ni, sebelum bicara tahun depan, suami nak settle, maksudnya nak propose kepada isteri ataupun isteri nak propose kepada suami bahawa anak suami jaga ataupun harta sepercarian rumah suami bagi kepada isteri, maka pihak-pihak boleh rekod consent judgement, kita panggil perintah persetujuan di hadapan hakim untuk memeteraikan syarat-syarat dan terma-terma yang telah dipersetujui di antara pihak-pihak. Macam tu. Terima kasih Puan, saya kira hari ini cukup jelas dengan bagaimana suluh bergerak dan bagaimana
konflik rumah tangga bukan sekadar satu konflik. Ianya mampu diselesaikan melalui media suluh. Jadi terima kasih banyak-banyak puan di atas kesudian untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu pada hari ini bersama kami. Bukan sahaja di platform Zoom meeting tapi juga di Facebook Live. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis kita pada hari ini, untuk sesi fotografi, bagi mereka yang boleh on camera diminta untuk berbuat demikian. Bentar ya. Okay. Terima kasih semua di atas kesudian melapangkan hari anda. Terima kasih semua. Terima kasih kerana menjemput saya dan saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada adik-adik semua kerana berjaya menganjurkan majlis pada pagi ini. Dan jika ada apa-apa pertolongan ataupun bantuan yang perlu, feel free to call me. InsyaAllah saya akan bantu. Terima kasih. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, lagi 1. 1, 2. Okay, sekejap. Alia stop sharing dulu sekejap. Lagi tergigit apa pula. Syik kira dulu. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terusnya, Lagi 1, 2, 3. Okey, freestyle. 1, 2, 3, please. Okey, thumbs up. Okey, terima kasih semua. Baiklah, terima kasih di atas sesi perkongsian yang cukup padat pada hari ini. Kehadiran anda semua amat kami hargai dan sebelum kita tutup tirai pada hari ini, bagi mereka yang menghadirkan diri, kami telah sediakan satu pautan Google Form untuk kami dapatkan maklum balas mengenai program pada hari ini dan anda akan boleh juga scan QR code yang akan kami paparkan sebentar lagi untuk kami dapatkan feedback mengenai program ini dan untuk kami tambah baik pada masa akan datang. Jadi, pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, majukan negara. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Semoga sedikit yang kita beri, selaut yang merasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan di atas perkongsian ini. Terima kasih Puan Norma. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Puan, terima kasih semua yang hadir. Tahniah to all. Thank you Terima kasih semua. semua yang hadir. Thank you.